أحييكم بسلام عطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Yang terima kasih kepada Haji Ahmad Admara sebagai pengerusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi pengerusi serta ahli jawatan kuasa Masjid Abdullah bin Abbas, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya anggap seperti ibu dan ayah saya sendiri, hadirin hadirat, muslimin muslimat dan rahmati oleh Allah. Tak ada satu kalimat yang lebih layak untuk kita sebutkan di dalam suatu perkumpulan yang penuh dengan rahmat ini, berbanding daripada kalimat Alhamdulillah untuk menzahirkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tidak ramai sebenarnya orang-orang yang terpilih untuk diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di tempat yang terbaik dan melakukan perkara yang baik. Maka sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur, aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan tambah akan nikmat itu. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, dengan nikmat taufik serta nikmat untuk dapat beramal saleh ini ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oleh kerana itu para ulama menyebutkan di dalam Al-Quran ada 5 janji Rabbani, iaitu 5 janji yang pasti, yang telah disebutkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya, Allah berjanji dengan menyebutkan fadhkuruni azkurkum, maka berzikirlah kamu kepada aku, ingatlah kamu kepada aku, maka aku akan ingat kepada kamu. Allah janji sekiranya kita berzikir atau mengingati kepada Allah, maka Allah akan mengingati kepada kita. Yang keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau sekiranya kamu bersyukur, maka janji Allah bahawa aku, kata Allah, pasti akan tambah. Ini janji yang kedua yang disebutkan jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, maka aku pasti akan menjawabnya atau mengkabulkannya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, maka aku akan jawab atau mustajabkan. Yang ketiganya, yang keempatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, tiadalah Allah akan mengadab kepada mereka selagi mana engkau, wahai Rasulullah, berada bersama dengan mereka. Kebersamaan Nabi pada dasarnya di zamannya para sahabat, tetapi ayat itu berterusan daripada apa yang disebutkan
iaitu orang-orang yang banyak mengingati dan berselawat kepada Nabi, Allah jamin dengan perlindungan daripada azabnya. Yang kelimanya Allah berfirman dengan sambungan tadi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tiadalah Allah itu akan mengazab kepada mereka selama mana mereka beristighfar memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah, orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah, orang yang sentiasa berdoa kepada Allah, orang yang sentiasa berselawat kepada Rasulullah, dan juga orang-orang yang sentiasa beristighfar. 5 perkara ini adalah yang semenjak daripada awal pagi tadi kita termasuk orang yang melaksanakan 5 perkara. Di dalamnya ada zikir, di dalamnya adanya kesyukuran kepada Allah, di dalam adanya doa, adanya selawat kepada baginda Rasulullah, dan juga beristighfar. Mudah-mudahan segala janji yang Allah berikan, yang mana ianya adalah merupakan janji yang pasti, itu akan kita nikmati nanti, khususnya di akhirat. Amin Allahumma amin. Allah ketika mana di dalam Al-Quran memulakan dalam firman-Nya panggilan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana yang biasa kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika dikumpulkan dari seruan keimanan kepada orang-orang yang beriman, itu di dalam Al-Quran ada 89 kali Allah Subhanahu wa taala memanggil khusus kepada orang-orang yang beriman. Di antara ayat yang Allah mulakan dengan panggilan kepada orang yang beriman adalah ayat yang mewajibkan dan memfardukan akan puasa yang kita berada di dalam bulannya di saat ini. Kata para ulama mufassirin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang khusus dari sifat sesuatu perkara itu seperti panggilan kepada orang yang beriman, kecuali ianya adalah menandakan bahawa orang yang memenuhi dari perintah atau larangan yang ada setelahnya adalah membuktikan keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tidak hairan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkuatkan lagi dengan syarat orang-orang yang berpuasa dan qiyam di dalam Ramadan ini adalah mestilah ianya dibina atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda baginda Rasulullah, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan iman syaratnya, wahtisaban pengharapan keikhlasan kepada Allah, maka akan diberikan keampunan terhadap dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Diberikan syarat, 2 syarat di dalam puasa yang mempunyai makna yang akan mendapatkan maghfirah daripada Allah serta qiyam di waktu malamnya. Syarat pertamanya adalah iman, kerana tidaklah seorang itu dikira akan amalnya kecuali amalannya itu adalah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu maksud iman yang perlu untuk kita faham, ianya lebih mudah kita faham adalah keyakinan dan kepercayaan kita. Oleh kerana itu Luqmanul Hakim ketika mana menyebutkan di dalam kata-kata hikmahnya, menyebutkan seseorang itu akan beramal ala qadri yaqinihi. Seseorang itu akan berbuat sesuatu dan beramal atas dasar ukuran keyakinannya. Dan seseorang itu pastilah akan berbuat adalah atas dasar keyakinannya. Apabila bertambah keyakinannya, maka bertambahlah amalnya. Dan apabila berkurang daripada keyakinannya, maka berkuranglah amalnya.
saat kita dah hadir untuk menunaikan solat subuh berjamaah, kita mendengarkan ada anjuran yang begitu luar biasa dari Nabi ketika Nabi memberikan bisyarah. Nabi mengatakan, "Basyiril masya'ina ila masjid fi zulami bin nuri tammah yaumal qiyamah." Kata Nabi, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap untuk menuju ke masjid, dengan janji untuk diberikan cahaya yang sempurna nanti baginya pada hari kiamat. Janji itu adalah nanti. Ganjaran itu adalah gaib, tak dinampak. Apa yang telah pun disebutkan kebanyakannya adalah perkara yang tak boleh untuk dilihat oleh pandangan mata dan tak dapat dicampi daripada panca indera kita. Maka apakah yang sebenarnya mendorong kepada kita untuk datang dan hadir serta menyahut daripada amal-amal yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah iman. Berapa ramai orang-orang yang sanggup untuk bangun di waktu malam bertahajud dengan nilai yang begitu berharga yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berapa ramai daripada mereka yang tidak mahu untuk menyahut daripada panggilan itu. Ketika Nabi mengatakan pada sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan banyak menurunkan rahmatnya, mendekat kepada hamba-Nya, dan akan menyerukan manin mustaghfirin. Manakah orang-orang yang nak beristighfar? Manit taibin, mana orang-orang yang nak bertaubat? Manil hazal hajah, siapa yang memiliki hajat untuk aku kurniakan permintaan mereka. Pada waktu itu seruan itu akan berulang kali akan diserukan kepada mereka pada saat itu. Berapakah telinga yang mendengar akan panggilan itu dan seruan tersebut? Kita yang bangun pun tak mendengarnya. Kenapa? Yang mendengar itu adalah iman kita. Yang mendengar itu adalah keyakinan kita. Oleh kerana itu ianya adalah ukuran iman. Yang iman ini adalah merupakan perkara yang berada di dalam jiwa kita yang tertanam, yang ianya adalah merupakan membawa kepada keyakinan. Tak hairanlah para sahabat kita melihat kesungguhan mereka di dalam melakukan amal saleh. Kenapa? Kerana tingginya keyakinan mereka dan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah orang-orang yang sentiasa berlumba untuk melakukan kebaikan. Sehingga di antara mereka itu berlumba di antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Kerana iman, kerana yakin. Kalaulah seorang datang kepada kita mengatakan, datanglah ke rumah saya pada pukul 3 atau 4 pagi, saya nak bagi kepada kamu 10 juta. Datang tak? Kita bukan datang pada pukul 3, kita datang pukul 1, mengharapkan habuan yang dijanjikan. Tapi ketika mana pada pukul 3 atau 4 pagi kita ketuk pintu minta habuan yang dijanjikan, yang menjanjikan itu makhluk, yang menjanjikan itu manusia yang boleh untuk dianya mengingkari ataupun tidak memenuhi kepada janjinya. Tapi di saat tawaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang bertahajud di waktu malam, bagi orang-orang yang berpuasa, sejauh manakah iman kita akan respon dan percaya bahawa Allah yang disebutkan la yukhliful mi'ad, yang pasti tidak pernah akan memungkiri kepada janjinya. Kenapa kita tak bangun? Kenapa kita tak buat? Kerana kita ini adalah bergantung kepada keimanan atau keyakinan, kepercayaan kita terhadap janji yang mana ianya adalah banyak berlaku dalam keadaan gaib yang tak nampak dengan pandangan mata kita. Oleh kerana itu Nabi selalu kaitkan banyak perkara itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hubungan bermuamalah dan persaudaraan pun diikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu itu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dikaitkan juga dengan iman dan yaum kepada Allah dan yaumul akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan aw liyasmut, kata baginda Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata, kalau nak bercakap, cakap yang baik, ataupun lebih baik dia diam, kata baginda Rasulullah SAW. Semua daripada perkara itu diikat dengan iman. Oleh kerana itu iman ini adalah perkara yang sepatutnya kita dapatkan, khususnya ketika kita berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, kerana merupakan bulan yang membina akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu ketika Allah mulakan daripada khitab memanggil kepada orang untuk berpuasa dengan kewajipannya, Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk di dalam majlis ini, Nabi SAW bersabda, la yajtami'ul qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa hafat alaihimul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul satu kaum, kumpulan di dalam salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca akan ayat di dalam Al-Quran dan membahaskan ayat tersebut dan mempelajari di antara mereka, kecuali akan dinaungi oleh sayapnya para malaikat. Mana sayap para malaikat? Ya, mata kita tak nampak, tapi janji Nabi itu pasti. Di saat ini kita sedang dinaungi oleh sayap para malaikat, sehingga kata para ulama, maksud dinaungi adalah kehadiran para malaikat yang begitu banyak di dalam majlis ini. Sehingga disebutkan dalam Sahihul Muslim, akan dibuat di halaqah, bertumpuk dan bertumpuk sampailah ke samai dunia. Ramainya malaikat yang hadir di dalam majlis ini sebagai satu simbolik akan banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan as-sakinah, ketenangan. Di dalam majlis ini dijanjikan dengan as-sakinah. Sebab tu tak hairan dalam majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir banyak orang yang tidur di dalamnya. Kenapa? Dijanjikan sakinah, diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Wa ghashiyatuhumur rahmah, diratakan atau dihujani dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika keluar daripada rumahnya, ketika mana masuk ke dalam masjid dan ingin keluar daripada masjid menuju kepada satu tempat, tiba-tiba Nabi menoleh melihat ada halaqah yang dia berkumpulnya para sahabat. Tak kala itu Nabi berpatah balik dan duduk dengan para sahabat yang ketika itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nampaknya tujuan tuan tadi ketika mana berjalan ke tempat yang lain, kenapa di saat ini kamu datang dan duduk bersama dengan kami? Kata baginda Rasulullah, ketika mana aku menoleh melihat kepada kamu sedang berzikir, sedang memuji kepada Allah, aku dapat melihat dengan pandangan mataku, dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala akan sakinah yang diturunkan oleh Allah, ketenangan dan rahmat yang dicurahkan oleh Allah ke atas kamu. Maka aku pun ingin untuk mendapatkan tumpangan dan bahagian daripada curahan rahmat dan sakinah yang diturunkan oleh Allah. Subhanallah. Demikian janji yang mana ianya hanya difahami oleh iman. Ianya adalah hanya dapat untuk diimani, diyakini dan dipercayai, kerana ianya adalah merupakan nilai yang begitu tinggi, keyakinan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kata Nabi, akan disebut nama orang yang hadir di dalam majlis seumpama ini, akan nama mereka oleh Allah satu persatu di kalangan hamba-Nya. Di saat ini nama kita sedang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama kita disebut oleh mereka, orang-orang yang hebat, itu pun kita akan merasa gembira, kita akan merasa teruja. Ketika turunnya suratul Bayyinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ketika sempurna diterima oleh baginda Rasulullah, Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Allah perintahkan kamu untuk menyampaikan surah ini kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu.
Nabi setelah menerima wahyu, Nabi keluar mencari Sayyidina Ubay. Ketika berjumpa dengan Sayyidina Ubay, Nabi mengatakan, wahai Ubay, Allah memerintahkan aku untuk menyampaikan surah ini kepada kamu. Sayyidina Ubay ketika mendengar perkataan Nabi tidak mengatakan apa ayatnya wahai Rasulullah, apa perintahnya, apa kandungannya, tetapi yang menjadi perhatian awal kepada Sayyidina Ubay, dia berkata kepada Rasulullah, adakah namaku disebut oleh Allah ya Rasulullah? Adakah nama aku disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namamu disebut oleh Allah. Waktu itu mengalir air mata Sayyidina Ubay. Terharu, namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini nama kita sedang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dibangga-banggakan oleh Allah di kalangan para malaikatnya. Kerana kita adalah menjadi saksi kepada Allah ketika mana malaikat komplain akan penciptaan kita, ketika menyebutkan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, adakah kamu nak jadikan di atas muka bumi ini manusia yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami malaikat sentiasa bertasbih, bertahmid, mentakdis, mensucikan engkau ya Allah. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku maha mengetahui sedangkan kamu tak tahu, wahai para malaikat. Ya, memang kita melihat ada ramainya manusia yang melakukan fasad, ada banyaknya mereka yang menumpahkan darah. Tapi bersaksilah wahai para malaikatku, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, pada saat ini di masjid dari Abdullah bin Abbas, mereka berkumpul, mereka memuji kepada aku, mereka bertasbih kepada aku, mereka mengkaji kalamku. Demikian kita ini menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang dimaksudkan oleh Allah di antara hamba-hamba Allah yang sentiasa berzikir dan juga untuk membesarkan dan memuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu ketika Nabi mengatakan man shama ramadhana iman wa ihtisaban, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, iman dikaitkan. Kenapa? Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, maka puasanya akan menjadi puasa yang sempurna. Kerana janji-janji yang dimaksudkan di dalam apa yang dikatakan dengan puasa yang sempurna itu hanya akan dapat direspon oleh iman seseorang itu untuk pelaksanaan puasa yang sebenarnya. Di antaranya ketika mana Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam itu akan menjadi pulangan ganjaran untuk dia, yang daripada 10 hingga 700, illa siyam, kecuali puasa. Allah berfirman fa innahu li wa ana ajizi bih. Allah berfirman puasa itu untuk aku dan aku yang akan berikan ganjaran. Sejauh mana kepercayaan kita, keyakinan kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan nilai puasa yang begitu berharga, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku yang akan memberikan ganjaran sendiri tanpa ada perantaraan dan kiraan yang terbatas, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batasan sesuai dengan kekayaan dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu memberikan satu kabar gembira kepada kita dengan kurnia yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang berpuasa. Akan tetapi hadis itu juga adalah menjentik kepada keimanan kita untuk memahami ketika Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bermakna Allah mahu puasa kita, Allah nak puasa kita. Kita telah pun berbuka beberapa hari yang lalu, ketika mana kita makan kurma berbuka puasa. Pada waktu itu cuba kita renungkan, hari ini puasa yang Allah mahu daripada kita, sejauh manakah kita telah memberikan puasa yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan aku nak puasa kamu itu, fa innahu li, puasa kamu adalah untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ataupun puasa yang telah pun kita berikan kepada Allah, ada puasa yang buruk, puasa yang kotor, puasa yang cacat yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kata puasa itu untuk aku, tidakkah kita ini orang yang
jahat betul. Ketika Allah kata aku nak puasa, kita beri yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini adalah hamba yang kurang hajar? Ketika Allah nak puasa kita, kita berikan puasa yang keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa innahu li, puasa ini untuk aku. Beberapa hari yang telah pun kita berikan puasa kepada Allah ni, cuba kita cek balik, puasa yang baikkah, puasa yang sempurnakah, puasa yang sucikah, puasa yang bersihkah, ataupun yang kita berikan kepada Allah adalah puasa yang kotor dan puasa yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Orang yang beriman pastilah ingin untuk nak memberikan kepada Allah yang terbaik, menjaga dan memelihara kepada puasanya. Oleh kerana itu, ketika Nabi mengatakan man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tak meninggalkan perkataan dusta, menipu, dan tetap beramal dengannya, maka tiadalah Allah berhajat baginya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Subhanallah, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man akala nasiyan, siapa yang makan lupa di siang Ramadan, dia terlupa dia makan dan minum, kata Nabi, fal yatim, hendaklah dia sempurnakan puasa dia, kerana tak batal puasa dia, kerana pada waktu itu dia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksud daripada puasa seperti mana yang kita selalu belajar, apa maksud puasa? Imsak, menahan daripada makan, minum dan juga daripada syahwat, daripada hubungan kelamin. Kita tahu takrifnya. Tiba-tiba dalam hadis dikata barang siapa yang makan dan minum, melanggar daripada takrif daripada puasa itu, melanggar daripada maksud puasa itu, makan dan minum di siang Ramadan, tetapi dengan sebab terlupa, tetap tak batal puasanya. Bahkan disebutkan makan dan minum itu diberikan oleh Allah. Tapi tiba-tiba dikata Nabi, barang siapa yang tak meninggalkan perkataan yang bohong dan beramal dengannya, maka Allah tak berhajat baginya untuk meninggalkan makan dan minum. Subhanallah. Yang ni makan dan minum tapi diterima oleh Allah, yang ni tak makan tak minum tak diterima oleh Allah. Apa bezanya? Bezanya apakah yang diisi ketika mana? Ketika tak makan dan tak minum itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan iman. Sejauh manakah dengan keimanan tadi kita dapat untuk menjaga diri kita? Lisan. Oleh kerana itu katakan khamsatun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang menyebabkan orang itu dianggap dah berbuka dah puasa tu. Yang pertama al-kadhib, menipu. Sekali saja kita menipu, maka semua ganjaran kita akan sia-sia puasa kita. Buat apa tadi? Lisan kita mula nak menipu dah. Hati-hati. Menipu saja kamu dianggap seolah-olah sudah pun berbuka. Bermakna apa? Sia-sialah pahala puasamu. Yang keduanya al-ghibah, mengumpat, menceritakan aib orang lain, maka akan sia-sialah pahala daripada puasanya. Yang ketiganya adalah an-namimah, iaitu orang yang melaga-lagakan atau mengadu domba di antara dua golongan. Yang ketiganya adalah an-nadhar bi syahwat, melihat sesuatu yang menimbulkan nafsu syahwat, menimbulkan syahwat. Yang kelimanya adalah sumpah palsu. Salah satu daripada 5 perkara ini dilakukan, maka sia-sialah pahala daripada puasanya. Dan ini tidak akan dapat dikawal kecuali dikawal oleh iman. Oleh kerana itulah salah kalau orang mengatakan saya yang penting buat amal banyak tapi dosa tetap juga saya buat. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang hakikat penghambaan kepada Allah, Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, jauhilah oleh kamu maksiat, takun a'badan nas.
jauhilah, tinggalkan maksiat, maka kamu akan menjadi orang yang paling benar penghambaannya kepada Allah. Hadis ini nak beritahu bahawa perkataan atau pemahaman orang yang mengatakan yang penting saya buat banyak amal tapi saya juga buat maksiat. Kata Nabi, kalau kamu nak menjadi hamba yang sebenar kepada Allah, iman kamu benar kepada Allah, yang paling utama adalah tinggal maksiat. Dikuatkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, ada di antara kamu nanti yang berbuat amal sebesar gunung Tihamah yang berada di negara Arab, gunung yang paling besar, banyak amalnya, tapi dia juga tidak berhenti untuk melakukan kemaksiatan, maka sia-sialah daripada amal-amal solehnya. Subhanallah. Jangan sampai kita ini tertipu dengan kita ketika beramal, kita juga terus melakukan kemaksiatan, kerana dengan kemaksiatan itu akan memadamkan amal kita. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi menyebutkan salah satu sifat yang memakan kepada amal, Nabi mengatakan al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu makan kebaikan kita sebagaimana api yang memakan kayu. Subhanallah, kita ini kadang-kadang ada hasad kepada orang, ada dengki kepada orang. Ketika orang mendapatkan nikmat, kita merasakan tak gembira, kita merasa geram. Ketika dia ditimpa musibah, kita gembira. Ini penyakit hasad yang ada. Apa balasannya? Apa yang kita buat itu akan menjadi sia-sia. Kerana apa? Kerana hasad kita itu. Adanya perbuatan-perbuatan dosa kita yang akan memakan kepada amal kita, yang akan mempersia-siakan amal kita. Seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, subhanallah, ibadahnya luar biasa kepada Allah. Tasumu naharaha wa taqumu lailaha. Di waktu siangnya sentiasa berpuasa kepada Allah, di waktu malamnya qiyamul lail. Walakin tu'zi jiranaha bilisaniha. Tetapi sentiasa menyakiti jirannya dengan lisannya. Apa kata baginda Rasulullah? Mungkin sahabat dia menyangka kalau Nabi mengatakan, oh ibadahnya banyak, alhamdulillah, boleh cover kepada keburukan yang dia buat kepada jiran. Mungkin dipahami, mungkin apa yang dibuat menyakiti jiran itu adalah perkara yang kecil. Tetapi terkejut sahabat ini ketika Nabi mengatakan la khaira fiha hiya finnar. Tak ada kebaikan baginya, dia akan masuk neraka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keburukan yang dibuat kepada jirannya yang dianggap kecil, itu memberi kesan yang impak yang besar kepada apa yang dia lakukan daripada amal-amal salehnya. Semua ini adalah dilandaskan kepada keimanan kepada Allah untuk menjaga dua habl, iaitu dua tali ikatan, iaitu hablu minallah wa hablu minan nas. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mendidik keimanan kita. Untuk apa? Untuk kita ini benar-benar menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita membina jiwa diri kita ini sebagai seorang mukmin yang sejati, yang mana ketika mana Allah perintah, kita akan segera untuk menyahutnya dan mentaatinya. Ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kitalah orang yang pertama yang akan meninggalkannya. Ini adalah merupakan daripada hasil didikan madrasah daripada Ramadan, yang sepatutnya lahir daripada madrasah ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum akhirnya meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Asasnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Nabi SAW sentiasa bertanya kepada para sahabat akan kabar iman. Kita kalau jumpa dengan orang, kita tanya apa? Apa khabar? Duduk dekat mana? Kalau jumpa kawan yang lama tak jumpa, yang kita tanya, pakai kereta apa? Rumah dekat mana? Rumah beli ke sewa? Subhanallah. Yang kita akan tanya adalah kesibukan tentang urusan duniawi. Tapi Nabi berbeza. Ketika jumpa dengan sahabat, Nabi akan bertanya tentang iman. Apa kabar imanmu? Bagaimanakah imanmu pada hari ini? Ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi tanya kepada seorang lelaki yang masih remaja, muda. Masih muda, subhanallah, ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Harithah, bagaimana keadaan iman kamu pada hari ini? Ditanya oleh Nabi. Kata Harithah pada waktu itu, sesungguhnya aku pada hari ini benar-benar
benar-benar tinggi keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pada hari ini aku berada dalam keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika mendengar jawapan Harithah mengatakan, setiap perkataan itu mesti ada buktinya wahai Harithah. Apakah buktinya iman kamu itu? Kata Harithah, wahai Rasulullah, hidup aku ini aku anggap ianya adalah merupakan sementara, yang mana tidak ada beza di antara emas dan juga tanah kepada aku. Tidaklah ya Rasulullah aku melangkah kaki yang kanan, kecuali aku merasakan aku tak sempat lagi untuk melangkah kaki yang sebelah kiri, dan ajal itu akan datang kepada aku. Dan tidaklah aku melangkah kaki yang kiri kecuali aku merasakan aku tak sempat lagi untuk melangkah untuk kaki yang kanan. Dan ya Rasulullah, aku sudah seolah-olah dapat melihat syurga dan juga orang-orang yang berada di dalamnya menikmati daripada nikmatnya. Dan aku seolah-olah sudah melihat akan azab neraka itu dan orang-orang yang dibakar di dalamnya. Kata baginda Rasulullah SAW, Harithah rajulun nawwarallahu qalbah. Harithah ini adalah merupakan pemuda yang Allah berikan cahaya di dalam hatinya. Maka kata Rasulullah, maka kekallah kamu dengan keimanan itu. Kata Harithah, wahai Rasulullah, boleh tak kalau kamu doakan aku untuk aku menjadi orang yang syahid fi sabilillah? Tak cukup dengan keimanan yang begitu tinggi, ingin mendapatkan lagi daripada janji-janji yang dijanjikan oleh Allah dengan sebab keyakinan dan keimanannya kepada Allah, minta untuk didoakan syahid. Maka didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu berlaku satu peperangan dan Harithah syahid di dalam peperangan itu. Datang ibu Harithah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ainal Harithah? Dia bertanya, wahai Rasulullah, mana Harithah anak aku? Bukan dia tak tahu bahawa Harithah itu telah syahid, tapi pertanyaan itu lebih dalam maksudnya. Ketika mana Nabi mengatakan, kenapa wahai Ummul Harithah? Kata ibu ini mengatakan, wahai Rasulullah, kalau sekiranya Harithah itu berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menahan kesedihan dan air mataku, bergembira dengan tempat yang ditempatkan oleh Allah kepada dia. Tapi kalau ternyata dia adalah orang yang diadab di dalam neraka Allah, maka aku akan menangis seumur hidupku, menyesali dan juga maksudnya merasakan daripada kesukaran dan kesusahan yang ditanggung oleh Harithah. Kata Nabi SAW, wahai Ummul Harithah, wahai ibu Harithah, ketahuilah oleh kamu, syurga itu bukannya satu tingkatan, tetapi banyak tingkatannya. Dan ketahuilah wahai ummah, sesungguhnya Harithah itu berada di Firdausil A'la, berada di Firdaus yang tertinggi, kata baginda Rasulullah SAW. Allah, kenapa? Kerana diangkat darjatnya dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa dengan penuh keimanan, berpuasa dengan penuh pengharapan dan keikhlasan kepada Allah, Allah janjikan maghfirah, keampunan. Untuk kita bangun di waktu malam beribadah diperlukan kepada iman dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diberikan oleh Allah keampunannya di saat di dalam bulan Ramadan. Di saat ketika Allah pilih untuk kita berada dalam Ramadan, dengan iman ini kita yakin. Ketika Nabi mengatakan min Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma, di antara Ramadan hingga ke dalam Ramadan yang kita bertemu. Sebab itulah tak hairanlah Nabi ini berharap betul dapat bertemu dengan Ramadan. Para ulama kita terus berharap untuk bertemu Ramadan. Kenapa? Di antara sebabnya, tuan-tuan, puan-puan, ketika kita menyentuh saja malam Ramadan, bermakna kita masuk bertemu dengan Ramadan. Di antara Ramadan dulu sampailah Ramadan yang kita dapat jumpa sekarang ini, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil. Allah, di saat Ramadan ini Allah nak kita mula baru. Di saat ini kita sedang mengumpul apa? Setelah Allah gugurkan dosa-dosa kita di antara Ramadan dengan Ramadan yang kita bertemu ini, di saat ini sedang mengumpul apakah kita?
kita menjadi kolektor kepada apa? Adakah ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah, ataupun kita sambil lewa masih lagi mengumpulkan dosa dan noda yang telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka peluang kepada kita. Sebab itu disebutkan ketika masuk Ramadan saja, futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Walaupun mungkin kita adalah orang yang leka dan lalai, mungkin di antara kita ada yang melakukan maksiat, ada di antara kita yang mengatakan saya ni tak layak sebenarnya untuk memperolehi daripada keampunan dan tak layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, pintu syurga dibuka oleh Allah untuk menunjukkan apa? Semua kita sama rata bahagian dan haknya, berhak semuanya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Walau apa pun sejarah kita yang lalu, walaupun apa pun yang pernah kita buat sebelumnya, pintu syurga itu dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peluang kepada siapa pun di kalangan kita untuk memasukinya. Tetapi yang membezakannya adalah iman. Sebab itulah di antara tanda iman di awal-awal ketika mana kita ni dah dengar dah daripada hampirnya kita Ramadan, tanda iman itu dicuit dengan kegembiraan kita. Ketika mana nak Ramadan kita gembira betul, maka itu tanda iman. Tapi syaratnya gembiranya itu kerana kita dapat peluang untuk masuk syurga. Kita gembira kerana amal yang lipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita dapat peluang untuk melakukan daripada amal-amal soleh. Kerana kita dapat untuk sentiasa berdamping dengan Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah. Bukan gembira kerana juadah, bukan kerana gembira nanti datang Ramadan dapat kuih yang jarang dapat, atau gembira kerana dapat keuntungan dalam perniagaan. Ini bukan kegembiraan yang akan melayakkan seseorang itu untuk mendapatkan daripada tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kegembiraan itu akan dizahirkan ketika berada dalam Ramadan ini menjadi pesta kepada ibadah, bukan pesta kepada juadah. Oleh kerana itulah pentingnya orang-orang yang beriman. Kalau kita tengok bagaimana para sahabat ketika mana mereka benar-benar membentuk jiwa mereka keimanan kepada Allah, mereka buat plan ketika mana dalam Ramadan, apakah agaknya yang mereka akan buat dalam Ramadan nanti. Maka telah pun daripada awal lagi mereka mengatur jadual. Kita masih awal lagi, kita kena buat jadual kita. Alhamdulillah masjid ni membantu kita untuk menjadualkan amal kita. Kita setiap minggu adanya qiyamul lail, kita ada yang disebutkan tahajud dan sebagainya. Alhamdulillah boleh masuk dalam jadual kita. Tapi ada banyak lagi waktu-waktu kita yang kosong, yang kalau kita tak jadualkan kita akan habiskan dengan sia-sia. Manakah yang kita nak bawa daripada waktu kita? Sedangkan iman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan qad aflahal mu'minun. Maka berjayalah kepada orang-orang yang beriman. Ayat itu di antaranya disebutkan ketika Allah ciptakan syurga. Allah jadikan syurga. Syurga ni indah betul, sehingga syurga ketika mana dia tengok keindahannya, syurga sendiri kagum dengan keindahannya. Syurga tu sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nyawa kepada dia, dia tengok diri dia, dia kata indahnya aku ni. Kemudian dia tanya kepada Allah, ya Allah, siapa yang akan masuk ke dalam aku ni yang begitu indah macam ni? Kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-Ku yang beriman. Apa kata syurga? Syurga mengatakan qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mendapatkan syurga yang begitu indah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Tengok, yang pertama salat khusyuk. Tapi yang sebelum Allah menyatakan tentang rukun yang seterusnya adalah zakat, Allah sebutkan wahum anil lagwi mu'aridun, iaitu orang yang perkara yang lalai itu mereka berpaling. Waktu kita yang kosong banyak tu, mana yang kita isi? Adakah dengan ingatan, ibadat, amal saleh, kebaikan, ataupun waktu kosong yang ada yang kita tak jadualkan, yang kita tak tahu apa tu, kita letakkan dia dengan perkara yang lara? Kalau ada perkara yang lara, layak tak kita masuk dalam yang disebutkan qad aflahal mu'minun tu? Tak layak. Kerana Allah mengatakan
ciri orang-orang mukmin yang berjaya itu adalah anil lagwi mu'ridun, terhadap perkara yang lara mereka tak buat. Ramadan sepatutnya membina kepada iman, supaya kita ni isi walaupun dalam waktu-waktu yang kita anggap biasa menjadi waktu yang luar biasa di dalam amal kita kepada Allah. Kerana itu kita nak kena atur jadual kita dan rancangan yang kita nak buat dalam waktu-waktu kita dalam Ramadan ini. Dan bukanlah semestinya semuanya dengan amal ibadat yang khusus, tetapi dia boleh untuk diisi dalam muamalah, dalam kita pergaulan dan sebagainya. Hatta dengan senyuman pun akan menjadi satu taqarrub atau ibadah daripada ma'ruf. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata baginda Rasulullah. Jangan kamu meremehkan salah satu dari perkara yang ma'ruf sesuatu pun, walau hanya dengan kamu memandang wajah saudaramu dengan senyuman, kata baginda Rasulullah. Subhanallah. Ini pun, kalau tidak, waktu yang kosong ini kita akan jadikan dia sia-sia. Sia-sia, kita tak masuk lagi dalam kategori orang yang beriman yang berjaya. Yang ini perlu kita kena ada planning, kita kena ada rancangan, kita kena buat jadual kita sebenarnya untuk kita mengisi kepada waktu kita ini. Oleh kerana itu Nabi mengatakan, ni'matani maghmunun fihi ma kathirun minan nas, dua nikmat yang sentiasa dilalaikan oleh keduanya oleh manusia, as-sihat wal faragh, iaitu waktu sihat dan waktu kosong. Banyak disia-siakan waktu itu, kata baginda Rasulullah SAW. Waktu sihat dan juga waktu kosong, minta maaf kalau saya sendiri pun, mungkin tuan-tuan pun, asal ada waktu kosong ni, kita sibuk bekerja, kita pun ada waktu kita salat, tapi kita ada waktu kosong je, tiba-tiba Allah beri satu waktu kosong. Agaknya minta maaf ya, apa yang ada dalam otak kita nak isi waktu tu? Minta maaf ya, kalau saya kadang-kadang terfikir, oh best juga kalau saya ni rehat, tidur, macam-macam yang mana tak ada pun kalau arah tu pergi kepada taat atau ibadah. Jarang kita nak kosong, jom kita ibadat lah, duduk dekat etikaf dan juga ibadah, zikir, baca Quran. Dia jarang. Kalau kosong dia, mula kita akan isi dengan lara, dengan duniawi. Ini dia punya kebiasaan, kerana tak kukuhnya daripada jati diri keimanan kita tu. Tapi kalau Nabi, subhanallah, asal kosong dia salat, sehingga dia mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi salah, dijadikan penyejuk mataku ini ataupun yang aku suka sekali adalah salat. Asal ada waktu je salat, Nabi SAW. Kalau Nabi penat dan ada waktu kosong, kita penat, ada waktu kosong, kita tidur, kita rehat. Tapi Nabi tak, ketika dia penat, dia salat. Kenapa? Kerana salat itu, kata Nabi, adalah rehat bagi aku, kata baginda Rasulullah. Sehingga Nabi kalau dengar Bilal kata, Sayyidina Bilal, wahai Rasulullah, boleh tak aku azan sekarang, dah masuk waktu? Kata Nabi, arihna ya Bilal, rehatkanlah kami wahai Bilal. Maksudnya kamu azan, kami dapat rehat dengan melakukan solat. Kita pula terbalik, asal kalau penat lagi tak solat. Sebab apa? Sebab kita punya tahap keimanan tadi ni, lemahnya tahap keimanan kita, sehingga perhatian kita, dan ini tanda iman ni, orang yang beriman tanda perhatian dia tak ada perhatian lain kecuali dia akan perhati apa yang Allah suka, apa yang Allah rida, berbanding daripada apa yang dia suka ataupun apa yang dia rida. Dan inilah Ramadan. Ramadan ni kita bukan ikut penting kita. Kalau ikut penting kita, kita nak makan, kita nak minum, kita nak buat perkara yang bukan-bukan. Tapi kerana kita taat, kerana ada iman kepada Allah, kita jaga. Maka dia mendidik betul kepada iman kita. Kita meninggalkan kebiasaan kita. Tapi malang kalau sekiranya seorang itu dia akan memenuhi seleranya. Kerana orang yang beriman itu bukan dia memenuhi seleranya,
tetapi dia memenuhi daripada apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dianya tak ada selera, masukkan dalam hadis Nabi mengatakan, oh ini makanan yang sedap, ini bahagian yang sedap, ini bahagian yang bagus, ini makanan yang disukai. Nabi beritahu dalam hadis itu. Tapi kalau kita tengok dalam lipatan sejarah Nabi, jarang-jarang Nabi makan apa yang disukai ataupun yang sedap-sedap ini. Kenapa? Sebab Nabi bukan mendahulukan selera dan nafsunya, tetapi apa yang diberikan oleh Allah, Nabi rida dan Nabi qanaah, menerima dengan perasaan yang tabah dan sabar, dan juga rida dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tapi kita cuba teringin nak makan sesuatu, teringin betul makan pasembur lah kan. Pasembur tahu pasembur kan? Pasembur ni dekat belah Noh lah, dekat belah utara ni, dekat Penang. Sanggup tu travel pergi Penang semata-mata nak makan pasembur tu. Kenapa? Selera sudah meluap-luap. Nabi ada selera juga, tapi kalau tak ada, Nabi rida. Nabi tak memburunya, Nabi tak cari. Tapi kita lain, apa yang kita nak je, kita sanggup untuk buat. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang kita banyak excuse. Ini adalah tanda lemahnya iman. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, ketika mana Profesor Sayyid Naqib Al-Atal dia pernah cerita satu, untuk kita faham, mudah faham. Dia cerita, dia kata ada seorang raja yang memang hobi dia berburu. Apa hobi dia? Berburu. Dan dia banyak penasihat, dia banyak pembantu, tapi dia sayang satu orang penasihat ni. Dan inilah yang selalu mengiringi dia untuk pergi berburu. Sebab apa? Sebab dia punya pembantu atau penasihat ni tak banyak cakap. Yalah, kalau orang pergi berburu, orang banyak cakap, larilah haiwan tu. Pergi memancing, orang cakap-cakap je kerja dia. Ikan tu lari je lah. Tapi dia kalau tanya satu, dia jawab senang, itu je. Dan dia jawapan tak banyak. Ini raja ni sayang kat dia. Tanya je macam mana, dia akan jawab satu je. Ada hikmahnya tuanku, itu je. Satu hari ketika masuk dalam hutan memburu, tengok ada rusa dipanah oleh raja ni, tumbang. Dia kejar-kejar tengok rusa tu masih hidup, cepat-cepat dia ambil pisau dan dia pun sembelih. Bismillah, Allahu Akbar, dia sembelih. Tapi kerana gopohnya dia sembelih pada waktu itu, dia terpotong jari dia, putus. Sakit. Kata dia punya tanya kepada penasihat dia, macam mana ni jari beta terputus ni? Apa kata penasihat dia? Ada hikmahnya tuanku. Raja ni punya panas. Apa? Jari beta terputus ni ada hikmah? Kurang hajar betul. Cepat-cepat, jom kita balik istana. Pergi istana. Lepas tu dia suruh pergi turun bawah, ada penjara, dia sepak masuk dalam penjara. Ambil kau, ini hikmah dia. Ada pula jari terputus, ada hikmah. Dirawat, elok dah luka tu. Tapi tak cukup lah. Tapi kerana hobi, nak buat macam mana? Keluarlah dia berburu. Tapi kerana penasihat yang dia sayang tadi, yang biasa dengan dia tu dah masuk penjara, dia buru seorang-seorang. Dia tak nak ajak orang lain. Cari haiwan tak jumpa, sampai akhirnya masuk dalam hutan yang begitu dalam, termasuk satu perkampungan orang asli, yang kebetulan orang asli itu ada orang yang makan orang. Dan kebetulan betul hari itu adalah hari raya korban mereka. Tiba-tiba jumpa seorang lelaki, pakaiannya cantik, tubuh badan bersih, raja yang dirawat elok apa semua. Kita punya korban tahun ni hebat, tangkap. Dapat tangkap. Maka mereka ikat dah, duduk dah dalam periuk dah, tinggal nak nyala api je. Tapi dia jumpakan dulu dengan dia punya tok batin dia, ketua dia, sebab syarat dia nak kena tahu dulu. Tanya kepada dia punya tok batin dia, macam mana ni kita dapat? Bagus, hebat kita punya korban tahun ni. Tapi ingat tak syarat-syarat korban dia? Ada syarat-syarat korban dia. Apa dia? Yang nak dikorbankan tak boleh cacat. Macam sama juga korban kita. Maka nak macam mana? Cek satu badan. Cek, tengok tak cukup satu jari. Buat laporan. Ketua, semuanya perfect, sempurna betul, kecuali satu jari je tak cukup. Apa kata ketua tu? Tak sah sembelihan kita, korban kita tak sah. Jadi macam mana? Kita lepaskan, nampak macam mana? Tak sah. Ketika dilepaskan, siapa yang paling diingat sekali? Penasihat dia.
Cepat-cepat dia lari ke istana, dia buka pintu penjara, cepat-cepat dia peluk kepada penasihat dia, sehingga penasihat dia terkejut. Pada waktu dulu dia marah betul, tiba-tiba hari ini dia peluk dan juga sayang kepada dia. Maka tanya, wahai tuanku, kenapa? Kata beta, diceritakan masuk dan akhirnya nak dijadikan korban. Betul kata kamu, berkat dari beta yang terputus ini, beta tak dijadikan korban. Benar, ada hikmahnya dari beta yang terputus ini. Apa kata penasihat dia? Tuanku, kalau begitu cerita dia, tuanku masukkan saya dalam penjara pun ada hikmahnya juga. Kata tuanku, apa hikmah dia? Yalah, kalau saya tak masuk penjara, pasti saya akan ikut tuanku punya. Jadi kalau saya ikut tuanku, confirm tuanku lepas, saya lah yang kena korban tu. Subhanallah, macam mana pun ada hikmahnya. Oleh kerana itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang kata Allah, ada perkara yang kamu benci betul, tak suka, tapi sebenarnya baik untuk kamu. Dan ada perkara yang kamu suka betul, sebenarnya buruk, tak baik untuk kamu. Allah lah yang maha mengetahui, sedangkan kamu tak tahu. Oleh kerana iman inilah sebenarnya yang kita kena taat, ikut kepada Allah, bukan ikut nafsu dan selera kita. Kerana kita tak tahu yang mana baik, yang mana buruk, hanya Allah yang tahu. Maka imanlah yang akan menyelamatkan kita, imanlah yang akan membentuk kita, dan Ramadanlah yang membantu untuk membentuk kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita, membina kepada jati diri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita hamba yang bertakwa, yang merupakan modal utama untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh rahmat yang banyak di dalam bulan ini, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita. Ya Allah, berkatilah waktu-waktu kami ya Allah, berkatilah daripada umur-umur kami ya Allah, berkatilah daripada harta-harta yang kau titipkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami selalu dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikanlah karunia kepada kami sebagaimana kau kurniakan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami daripada kurniaan yang kau berikan, kurniaan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat, yang ada sakinah, mawaddah, rahmah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah pasangan-pasangan kami pasangan yang terbaik, pasangan yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang mendorong kami untuk melakukan amal-amal saleh. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami saleh dan salihah di mana saja mereka berada ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang bukan hanya berbakti kepada kami di dunia, bahkan yang akan dapat memberikan kebaikan kepada kami di akhirat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami daripada kurniaan-kurniaan-Mu yang kau berikan kepada mereka orang-orang yang berjaya di dalam Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang akan membuka pintu Ar-Rayyan untuk kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ketika mana kami menahan lapar dan dahaga, maka jadikanlah juga kami layak untuk minum dari telapak tangan Nabi Muhammad di telaga haudnya ya Allah, yang barang siapa yang meminumnya pasti tidak akan dahaga selama-lamanya sehingga masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa Engkau berikan daripada kebaikan-kebaikan ya Allah, dan pilih kami untuk berada di tempat-tempat yang baik dan bersama dengan insan-insan yang baik ya Allah, untuk mudah kami melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain ya Allah. Jadikanlah orang lain selamat dari lisan dan tindakan kami daripada keburukan-keburukan kami ya Arhamar Rahimin. Matikan kami dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah segala amal baik kami ya Allah, terimalah segala amal bakti kami ya Allah, terimalah puasa dan qiyam kami ya Allah, terimalah puasa dan qiyam kami ya Allah. Jadikanlah puasa dan qiyam kami dengan imanan wa ihtisaban ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kami semua layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Layakkan kami semua dapat mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ketika kami sedang bangun beribadah kepada-Mu ya Rabbal Alamin.
Keluarkan kami daripada Ramadan ini dengan kesucian dari dosa ya Allah, dan istiqamah di dalam melakukan amal-amal saleh dan dengan kemantapan iman kepadamu ya Rabbal Alamin, sehingga akhirnya kami akan dapat untuk bertemu bersama-sama nanti ya Allah di dalam syurgamu ya Rabbal Alamin, dikumpulkan dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.